Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon anak-anak madam. Okey, so untuk hari ni kita akan masuk pula, hari tu kita dah berkenalan dengan beberapa term penting dalam genetic inheritance. Okey, di mana kita buat dalam bentuk game hari tu. Okay, apa antara dia punya apa orang kata term yang penting tu macam gene, apa itu allele, apa itu homozygous, heterozygous, genotype, phenotype dan sebagainya. Okey, jadi untuk hari ni kita dah masuk pula kepada jenis-jenis inheritance yang you kena tahu. Okey, so yang utama ada dua. Di mana untuk kedua-dua jenis inheritance ni you kena tahu secara detail. Apa maksud detail? Ada 3 benda bagi setiap inheritance. Okey, yang Mendel ni yang you kena tahu detail. Di mana apakah law yang berkaitan dengan inheritance tersebut. So kita akan belajar Mendel first law dan Mendel second law. Okay, so untuk hari ini kita akan cover Mendel first law sebab dia berkait dengan jenis inheritance pertama iaitu monohybrid. Okay, dan selain daripada law, you juga kena tahu buat genetic diagram. Okay, so genetic diagram ini biasanya based on dia punya soalan lah. Dan tak semestinya example ataupun ciri-ciri phenotype ataupun trait yang diberi dalam soalan adalah berkaitan dengan Mendel. So dia mungkin boleh bagi example yang lain. So itu yang nanti madam akan carikan soalan dan madam akan introduce. Bila kita dah faham konsep dia monohybrid tu satu trait, so bila kita baca soalan kita dah boleh detect jenis inheritance yang terlibat. Okay, dan yang ketiga adalah phenotypic atau genotypic ratio. So bila you diberi soalan, sometimes dia bagi tahu dalam bentuk ratio. Macam mana you nak tahu jenis inheritance apa? So dari ratio tu kita boleh determine. So itu juga yang saya akan emphasize. Okay, so kita akan mula dulu dengan berkenalan dengan bapa genetik. So siapa dia bapa genetik? Okay, namanya Mendel. Saya rasa di sekolah dulu pun you dah berkenalan dengan Mendel. Okay, so saya ambil gambar lah. Kalau tengok Mendel ni dia sebenarnya seorang paderi. Okay, dia seorang paderi tapi minat berkenaan dengan genetik dan dia query tentang ada satu spesies. Inilah spesiesnya. Okay, spesies ini kita panggil sebagai nama saintifik dia adalah Pisum sativum. Okay, ini nama saintifik. So kalau nama saintifik kena garis lah. Okay, ataupun nama general dia adalah pea plant. Pokok kacang pea. Okay, kacang yang Jack and Jill tu tanam tumbuh jadi giant pea plant tu yang dia buat rumah kat atas tu. Ada giant kat bawah tu. So inilah pokoknya. Kalau nak diikutkan Jack and Jill tu tak betul. Okay, sebab pokok pea plant ni sebenarnya hanyalah pokok yang renek. Okay, so dia tak boleh jadi a giant tree pun. Dan siapa dia Gregor Mendel? Okay, kalau you tengok kat sini Gregor Mendel, okay, dia buat kajian tentang pea plant ini pada tahun 1822 hingga 1884. Zaman ni belum 90-an lagi pun. Sekarang kita dah 20-an kan. So maknanya dah berabad 200 tahun yang dulu. Okay. Dan dia dipanggil sebagai bapa genetik. Sebab seawal ini lagi, dialah yang memperkenalkan the law of genetic. Di mana dia ni melihat inheritance trait of pea plant. Maknanya dia tanam pokok kacang banyak-banyak dekat kawasan rumah dia dan dia tengok ciri-ciri dan trend pewarisan pokok kacang ni. Okay, kenapa dia pilih pokok kacang? Kenapa dia tak pilih pokok lain? Kenapa tak pokok durian ke? Kenapa tak pokok bunga raya ke? Okay, so this is some reason why Mendel choose pea plant. Okay, so dia kata dia pilih pea plant sebab mungkin pada waktu itu
Okay, dekat kawasan dia, dekat negara dia, okay, pea plant ni adalah pokok yang easily grown, senang nak tanam dalam large number. Mungkin sebab bila tumbuh dia tak perlukan kawasan yang luas. Okay, dan yang kedua, dia punya short life cycle. Tak macam pokok durian. Hari ni tanam 5 tahun lagi baru boleh makan dan nampak hasilnya. Okay, so dia pilih pokok yang senang nak tanam, senang nak tumbuh, dan yang kedua life cycle dia pendek supaya dia boleh tengok. Katalah generation pertama ni dia kacukkan apa dengan apa, tanam, nak tengok hasil dia, kena tengok hasil anak dia nanti. Jadi kalau life cycle tu panjang, berpuluh tahun atau bertahun-tahun, so lambatlah eksperimen dia nak habis. So pokok kacang ni life cycle dia berbulan-bulan saja. Okay, so bila dah kacuk, kita boleh tengok outcome anak dia tu, generation F1 tu. Okay, filial 1 generation. Biasa kita tulis F1. Okay, so anak kepada parents yang dia grow tadi, apa hasilnya? So sometime anak ni pula punya ciri, dia kacukkan pula dan dia grow untuk menjadi F2. Di mana F2 adalah filial 2, generasi yang kedua. So dalam yang kita belajar, kita akan lihat dari parent generation, apa outcome pada filial 1, F1, okay, generation pertama, dan F2, generation kedua. Sebenarnya boleh banyak generation lagi, tapi kita melihat itu, okay, berdasarkan inheritance by Mendel. Okay, so apa dia genetic inheritance ni? Genetik tu kita tahu lah, genetik apa, jin-jin yang ada dalam badan kita, dalam badan organism. Dan apa maksud inheritance, pewarisan tu? Okay, in which it is a passing of gene. Di mana apabila jin itu kita boleh pass dari siapa ke siapa, from the parent to the offspring. Okay, apabila ciri yang kita lihat tu dipass, diwariskan kepada anak, melalui apa? So macam mana anak nak dapat jin tu? Itulah melalui kromosom yang bawa jin tu dalam sperm ayah, dan juga kromosom yang bawa jin tu dalam ovum mak. So plant pun ada, yang kita belajar dalam lab baru-baru ni kan. Okay, dalam human, dalam animal pun ada macam tu. Okay, then bila dah zygote, dah grow, barulah kita nampak ciri apa yang anak tu akan tunjukkan. Dan ciri yang boleh lihat, kita panggil sebagai apa hari tu? Kita ada belajar kan hari tu kan, kalau ciri tu observable, contoh trait dia adalah ketinggian. So apa ciri yang kita boleh lihat, yang kita kata tinggi ataupun rendah? Okay, itu dikira sebagai apa? Start with P. What does we call that? Hello? Phenotype. Very good. Yeah. So dalam genetic diagram nanti ada phenotype tu. Tapi phenotype juga atas dia, kita dah simbolkan dia dengan gabungan alel. Alel kan yang huruf besar atau huruf kecil. Dominant alel, recessive alel. Bila gabung dia menjadi apa? Contoh, T besar, T besar. T besar, T kecil. T kecil, T kecil. Okay? So that one, okay, what can we call that one? Kalau tadi ciri yang nampak phenotype, ciri yang bergabung-gabung tu, huruf-huruf tu yang kita guna persimbolan itu dipanggil sebagai genotype. Very good. Okay. So selain daripada senang tanam, short life cycle, ciri yang dia pilih, kenapa pilih pokok kacang juga adalah sebab ciri apa yang dia nak tu dia boleh pilih. Pollination process tu can be controlled. Contoh, dia nak ambil pollen dari bunga warna purple dengan pollen dari bunga warna putih, dia boleh gabungkan. Dia boleh kacuk-kacuk tu, senang nak control. That's why dia boleh pilih pokok tu. Yelah kalau macam pokok durian kan dia pilih kan, nak kena panjat pula pokok durian tu tinggi bunganya. Okay, ni pokok yang renek, yang sama tinggi dengan dia je. Okay, and then ni nampak, dia duduk, masa dia duduk tanam tu macam ni je, nampak pokok dia lebih kurang macam ni, ada bunga. Okay, so dia boleh pilih, bawa masuk dalam makmal dia. Dan untuk pengetahuan, okay, dari zaman dulu-dulu lagi, kebanyakan European, orang-orang yang saintis ni lah, okay, diorang ni ada satu nature di mana dekat backyard dia, dekat belakang rumah dia, dia memang ada satu bengkel, ada makmal ataupun tempat untuk dia buat benda yang dia suka macam ni. Okay, so dia ada tempat khas di mana dia memang passionately
akan study benda-benda ni. Okey, dan ciri keempat kenapa dia pilih pea plant adalah kerana ciri-ciri pada pokok kacang ini jelas untuk dilihat hasilnya. Perbezaan tu ketara. Okey, tak adalah contoh bunga dia warna putih, kalau dominan, yang resesif putih susu. Tak. Dia dominan dengan resesif dia satu purple, satu putih. Kalau seed dia satu kuning, satu hijau. Ada yang round, ada yang mengerekut, wrinkle. So observable characteristic tu senang dilihat, ataupun phenotype tu senang nak dibezakan. Okey. Seterusnya kita tengok apa ciri-ciri pokok kacang. Kita kena tahulah. Sebab apa kita nak kena tahu ciri-ciri pokok kacang ni anak-anak? Sebab inilah contoh-contoh yang boleh ada dalam monohybrid dan juga dihybrid inheritance yang berkait dengan Mendel. Okay, sebab yang ni yang utama yang you kena belajar. After this, kita akan belajar juga pewarisan yang tak ikut hukum Mendel. Kenapa tak ikut? Yang tu nanti Madam akan ajar. Contohnya pasal pewarisan darah, pasal polygen, pasal incomplete dominance. Yang tu saya akan ajar kemudian. Tapi now kita fokus pada hukum Mendel. Okay, so ada 7 trait ataupun ciri. Trait ini apa? Trait ini ciri pada pokok kekacang. Ada 7 trait yang Mendel uji. Maknanya dia uji ni setiap kali nak uji, dia uji satu-satulah monohybrid cross. Kalau nak tengok bunga dengan bunga je dia tengok dulu sampai siap grow, dapat hasil. Kalau nak tengok kedudukan bunga. Kalau nak tengok seed color. So dia ada pelbagai yang ni dia punya ciri ni nampak macam tak sama, tapi dia memaksudkan benda yang sama. Okay. So kalau you tengok inilah 7 karakternya: pea shape, pea color, flower position, plant height, pot shape dan pot color. Inilah 7 ciri yang Mendel sebenarnya memang buat eksperimen dan dah ada data. Sampaikan dia boleh propose teori yang dia propose, iaitu first law of Mendel dan second law of Mendel. Okay. So kalau kita tengok ciri-ciri ni, kenapa ada 2 outcome bagi setiap satu? Contoh you tengok purple dengan white, anak F1. F1 ni apa? Generation pertama. F1 ni adalah first generation selepas dia kacukkan. Bila dia kacukkan, the first generation akan ada ciri salah satu je daripada parent dia. P ni adalah parent generation. So contoh dia ambil ciri purple dengan ciri white. Bila dia kacuk, semua anak generation pertama akan jadi purple. Sama dengan kedudukan bunga. Dia ambil kedudukan bunga di bahagian tengah-tengah ataupun pada bahagian hujung. Tiba-tiba semua akan jadi pada bahagian tengah-tengah. Yellow dengan green, semua jadi yellow. So sebenarnya F1 generation ini adalah bukti apabila kita buat self cross. Ciri yang terhasil ini semua adalah ciri-ciri yang kita boleh consider sebagai dominant phenotype. Kenapa? Kejap lagi kita akan cuba buat cross. Jenis cross dia adalah self cross. Bila dia buat untuk setiap satu ciri, outcome kepada generation pertama dia semua akan menunjukkan ciri yang dominan. So maknanya daripada senarai ini you kena tahu yang mana dominan. Kalau P shape, round ke wrinkle yang dominan? So it is round. Ini yang ciri dominan. Kalau P color, siapa dominan? Yellow ni yang dominan. Flower color? Cepat. Flower color siapa dominan? Flower color purple. Kedudukan bunga, terminal ke, pada hujung ke, pada tengah-tengah? Axial. Axial ni nampak. Kalau ketinggian, siapa dominan? Of course, tall ni yang dominan. Kalau pot shape, bentuk pot dia ni. Pot dia sama ada yang inflated, yang kembung, ataupun yang mengerekut, constrict. So yang inflated ini adalah ciri dominan. Yang ni bukan kena jangkit dengan ulat ke apa semua. Tak, sebenarnya itu memang genetik dia ada. Dan kalau pot color,
Okay, yang dominan adalah green pot color. So dia lain-lain. Yang saya warnakan ni adalah ciri yang kita sebut sebagai dominant phenotype. Okay, so maknanya bagi setiap trait, okay, dia akan ada dua outcome. Okay, di mana outcome itu, okay, datangnya daripada combination of allele. Dan dia akan jadi sama ada menunjukkan ciri yang dominan ataupun ciri yang resessive. So dalam setiap trait akan ada dua outcome ni. So setakat ini boleh faham ke tidak? Sebelum kita masuk kepada contoh. Untuk contoh kali ni kita nak belajar monohybrid. Maksud mono satu. So kalau kita pilih, kita akan pilih satu karakter je, tak ada kita buat 7-7. Cuma ni asasnya berkenaan dengan P-Plan, nak kaitkan dengan Pakcik Mendel ni study pasal apa? Dia study pasal 7-7 ciri ini, dan dalam dia buat monohybrid inheritance, hasil dari yang dia buat ni akan dapat hasil yang sama. Okey. Sekejap, biar Madam duduk kat bawah ni. Okey. So, monohybrid cross. Kalau dalam nota you adalah pada muka surat 52. Kita dah settle cover yang atas tu Okay. So, untuk monohybrid cross, ini statement yang you kena tahu. Dalam soalan objektif UPS 2 nanti, UPS 1 tak masuk bab ni. Okay. So, during gamete formation, okay, kita tahu waktu penghasilan gamete akan berlaku Mendel first law ini berkait dengan law of segregation. Okay, sometimes soalan akan tanya, what is Mendel first law? So, dia bagi pilihan jawapan. So, you kena cari jawapan first law adalah law of segregation. Segregation ni apa? Maknanya dia separate daripada pasangan dia. Contoh, okay, katalah kita ada, nanti kejap lagi Madam buat contoh ni. Okay, dia kata during gamete formation, the two allele carried by individual parent must become separated to become single gamete. Dan proses separated ini daripada homologous kromosom dia ni kan berlaku waktu anafis. Okey, so kita nak tengok contoh ini. Okey, contoh ini berkait dengan sekejap ya. Saya besarkan sikit. Okey. If we can read this question, okay, saya akan highlight perkataan-perkataan yang penting. Okay, ini contoh soalan inheritance. Dalam soalan inheritance, jarang dia bagi gambar. Dia akan bagi ayat yang panjang, di mana dari ayat yang panjang ini, you kena keluarkan maklumat. Maklumat apa yang ada dan apa yang you kena buat dan buktikan. Barulah next, you boleh buat genetic diagram. Boleh? Okay. So, apa yang ada dalam soalan ni? Jom kita baca. Saya nak guna contoh ni je untuk cerita pasal monohybrid. Okay. So, a pure breeding. Okay. Kat sini, dia dah bagi tahu ada satu jenis cross yang mula-mula kena dibuat. Iaitu pure breeding. Kalau you tengok pada muka surat 51, dia ada sebut berkenaan dengan pure breeding. Okay. Apa itu pure breeding? Okay. Di mana homozygous for a particular genotype akan self-breed. Dia akan bergabung untuk self-breed. Maknanya, dia akan dikacukkan lah. Okay, so pure breeding between P-plant yang ada ciri apa? Kalau you tengok kat sini, cirinya adalah homozygous for yellow seed. Apa maksud homozygous? Maknanya alel yang dia ada adalah alel yang sama. Yellow seed and P-plant that is homozygous for green seed. Okay, so maknanya ciri yang ada dalam soalan ini, traitnya adalah trait berkaitan dengan apa? Which trait yang ada daripada 7 ini? Trait mana yang terpilih untuk ada dalam soalan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Which one? Okay, it is seed color. Okay, so traitnya adalah seed color. Dan Madam dah bagi tahu, untuk setiap trait, dia mesti ada 2 jenis alel. Okay,
apa dua jenis alil dia? Alil dulu dia mesti akan ada alil yang dominan dan alil yang resesif. Contohnya seed color dia kata ada satu yellow, satu lagi adalah green. So yang mana yang dominan, yang mana yang resesif, kita kena simbolkan dia menggunakan huruf tertentu. Contoh dalam soalan ni dia dah bagi, kalau yellow seed adalah capital Y, kalau green seed small y. Tapi kalau alil, anak-anak, alil, okay, dia bukannya menggunakan dua huruf. So kita buat persimbolan dulu. Kalau yellow dia adalah capital Y, Y besar. Kalau green, alil dia adalah small y. So usually bila saya baca soalan, saya akan bawa keluar maklumat ini dulu. Okay? Sekejap, lagi cantik nota ni. Kejap lagi kan nak download untuk you. Okay? So, macam mana boleh jadi capital Y, small y? Okay? Ini nanti bila nak buat genetic diagram lah. Okay? Daripada alil ini, dia boleh membentuk yang kedua kita sebut sebagai genotype. Okay. Apa dia genotype? Genotype ini adalah combination of alil. Okay, dalam contoh yang ada dalam soalan, okay, alil apa digabung dengan alil apa? Okay, genotype ini pula ada dua ciri. Sama ada genotype yang kita gabungkan ni nanti bersifat homozygous, ataupun satu lagi ciri apa anak-anak? Hari tu madam ajar heterozygous. Okay, very good. Alright. So, if we have Y sebagai kita punya alil, bila dia jadi genotype, okay, ni, this one is trait, this one is genotype. Okay, apa combination yang possible? So, kita boleh ada, kalau homozygous Y besar dan Y besar, waktu tulis ni, tulisan siapa yang tulisan buruk pun, kena tulis betul-betul. Saiz mesti sama besar. Especially kalau huruf tu, rupa dia huruf besar dan huruf kecil sama. Kalau macam ni, kita bolehlah tukar. Ataupun kita buat Y kecil, Y kecil. So, apabila kedua-dua alil, combination of alil ini terdiri daripada huruf besar dan huruf kecil, kita kategorikan dia sebagai homozygous. Manakala, sekiranya heterozygous, apa contohnya? Dia adalah Y besar, Y kecil. So, this is what we call as genotype. Okay. Biasanya, bila kita buat genetic trait ni, lemak kecil sangat pula. Nak combine satu lagi. Okay. Kita ada satu lagi benda, iaitu yang kita panggil sebagai apa? Macam ni kita nak tahu ini yellow ke green ke? So yang physical character yang kita nampak, ini secara genetiknya di dalam yang kita tak nampak, yang dibawa oleh kromosom. Okay? Kita ada satu lagi yang kita panggil sebagai phenotype anak-anak. So kalau phenotype kita ni lah. Dekat alil ni ada yellow atau green. Ini alilnya. Sebab tu Madam kata yang first one ini penting, sebagai dia tak dapat markah tapi terpanduan you. Okay, so phenotype kita tahu kalaulah Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil, Y kecil, Y kecil. So what is the phenotype for these three? Kalau capital Y, dia akan jadi phenotype-nya green ke yellow? Yellow. Kat sini yang kita nak tahu. Okay? Kita tahu dominan yang ni recessive. So bila bergabung dia akan appear ciri yang dominan. So yellow. Okay, small y akan jadi green. Yes, so ini adalah ciri yang dominan. Dan yang kedua adalah ciri recessive. Dalam apa-apa trait, dia mesti ada yang mana dominan, yang mana recessive. Okay, this one adalah panduan. Okay, just you punya guide. Macam biasa dalam soalan, kalau sekarang ni monohybrid, dia ada satu lah trait. Nanti kita belajar dihybrid. Trait ni ada dua. Sama ada seed color, dia bergabung lah.
seed colour dengan apa? Contohnya flower colour ke, dia akan bagi 2. Bila 2 ciri, itu yang kita maksudkan dihybrid. So kat sini sebenarnya baru ulang kaji. Apa yang dia nak suruh you buat? Okay, contoh dia kata sekarang ni, dia nak suruh you buktikan macam mana nak tunjuk all F1 generation ni adalah yellow seed. Betul ke? Kalau kita buat kacukkan antara homozygous dominant dengan homozygous recessive ni, yellow dengan green ini, anak dia dapat anak generation pertama semua akan jadi yellow. Seterusnya dia kata F1 generation yang semua yellow tadi, kita akan buat pula satu lagi jenis cross yang kita panggil self-fertilized. Okay, self-fertilized ini, okay, bear in mind dia adalah jenis cross yang kita panggil sebagai self-cross. Ini cross kedua. Yang ni je yang dia nak ajar ni. Cross pertama tadi pure breeding. Ini jenis type of cross. You akan belajar 3 jenis cross je sepanjang dalam SES ataupun SDS nanti. Pure breeding atau true breeding, self cross tu apa, test cross tu apa. Jenis cross ni. Waktu bila nak buktikan dalam genetic diagram. Okay, so ini cukuplah untuk information. Kita nak buktikan bila F1 ni self cross, anak dia nanti akan ada ratio 3 yellow, 1 green. Ini ratio yang nak dibuktikan. Boleh tak nanti anak F2 dia ni, kejap. Anak F2 nanti akan ada ratio 3 yellow seed dan 1 green seed. Okay, this is what we are going to prove. Alright. Yang mak dekat atas ni. Okay, so you tengok kalau dalam nota you, okay, genetic diagram ni yang mana, dia ada tunjukkan dekat dalam you punya nota muka surat 53. Tapi dia dah buat siap-siap. Satu sebelah self cross, sebelah lagi test cross. Okay, so madam ni tak muat nak buat satu side. Dia sebenarnya ini sambungannya this one. Dia sepatutnya kena berturutan atas dan bawah. Okay, kita just nak tengok dulu self cross saja. Kalau sempat masuk test cross baru kita buat. Okay. So, apa maklumat yang kita ada tadi? Okay, let us do. Okay, kalau ikut maklumat tadi, kita buat dulu. Biasanya, awal-awal bila you kacukkan 2 yang betul-betul homozygous dominant dan homozygous recessive, itulah yang kita sebut sebagai pure breeding. Okay, pure breeding ini juga dipanggil sebagai, okay, true breeding. Maknanya kita akan kacukkan ciri yang betul-betul dominan dan ciri yang betul-betul recessive. So dalam contoh ni kita kacuk siapa dengan siapa? Kalau perkataan tu generation, dia mesti terdiri dari 2 benda. Ada genotype-nya dan ada phenotype-nya. Contoh kita kata kita nak kacukkan yellow seed. Kacuk nak buat simbol apa? X dengan green seed. Okay, this one green pula. Tamak. Green seed. You all buat ke? Buat patutnya. Okay, so kalau generation ini baru phenotype. So genotype ni apa? Capital Y, capital Y. Kalau green seed, small y, small y. So this is genotype, this is phenotype. Ini dikira generation. So mana-mana yang generation kena ada 2-2. Kalau tak nak tulis 2-2 macam ni, kena buat apa? P genotype, P phenotype. Okay? Ini daripada soalan. So dari setiap ini, kalaulah pada kedua-dua kromosom dia, contohnya kan, pada locus ini, dia bawa Y besar, dia bawa Y kecil. So, bila anaphase berlaku, okay, yang ni tetap bawa Y besar, yang ni tetap bawa Y kecil dan dia dah pergi ke opposite pole masa anaphase. So, gamet dia ada apa? Mestilah dia akan ada huruf Y besar ni. Satu lagi akan jadi huruf Y kecil. Itu kalau Y besar, Y kecil. Kalau dia Y besar, apa gamet yang dia ada? Okay. Hanya huruf Y besar.
Okay, contoh Y besar, Y besar. So, bila jadi macam ni, tetap yang pergi itu adalah Y besar, Y besar. Tapi bila dalam bentuk gamit, okay, gamit mesti bulat. Gamit tak boleh tak ada bulatan. Genotype tak bulat So kalau dalam buku tiba-tiba dia bulat kan, tidak. Kan ada dalam nota you dia tulis all. Tak payah perkataan all pun tak apa. Maknanya kita tahu kalau ni Y besar gamit dia mesti Y besar. Kalau Y kecil, apa gamit dia? Takkan Y besar pula, mesti Y kecil. Kenapa kita tak tulis 2? Saya tahu kat sekolah dulu you akan buat 2 kan. Contoh Y besar, you akan buat Y besar, Y besar. Betul, sepatutnya hasilkan 2 gamit. Tapi bila sama, nanti outcome dia jadi pening. Jadi kalau sama, letak 1 je. Kecuali, kalaulah genotype kita adalah Y besar 1, Y kecil 1. So, gamit dia takkan jadi 2 Y besar. 1 Y besar, 1 lagi Y kecil. So, dari 1 dia akan 2 gamit. Yang ni hanya ada 1. Okay, setakat ni boleh faham tak? Okay, next. Okay, itu baru second level. Third level, bila buat genetic diagram, okay, dah ada P. Yang ni kena hafal tau sebenarnya. Kalau kena buat dalam exam, memang dia tak adalah bagi clue. Kau kena ingat apa turutan dia. P generation diikuti dengan gamit. So, gamit ini, anak-anak, dia akan, kalau kat sini pun kita buat macam ni. So, bila kita cross, maknanya bila gamit ni bertemu dengan gamit satu lagi, dalam zygote, dia akan menjadi anak dia nanti, genotype dia adalah Y besar, Y kecil, F1 genotype. F1 ni sebenarnya, komputer saya ni dia tak boleh buat kat bawah. Dia sebenarnya kat bawah F1 kecil. Generation pertama. Kalau generation kedua, F2 kecil. Dia tak boleh buat, kalau you buat F1, salah. Okay? Ya Allah. Saya tak kunci benda ni ke? Okay. So, next. Alah, senang ni madam. Memanglah senang. Okay, Y besar, Y kecil. Okay. Then, phenotype dia bacalah. Y besar, Y kecil. Ciri yang you nampak, observable character dia adalah, jangan tulis yellow je. Kena tulis yellow. Tengok kat soalan. Kalau lah dia kata yellow wrinkle apa ke, yellow seed kan. So, kita mesti tulis ciri yang penuh. Yellow seed. Okay. So, dari sini ke sini, inilah what we call as, pure breeding tadi. So, biasanya kebanyakan genetic inheritance, dia akan buat dulu proses pure breeding ini. Daripada ciri yang betul-betul pure. So, yang ni lah. Ni semua ni, alamak, kita kecilkan lah supaya ada ruang sikit. Okay. So, dari P generation ini tadi, sampailah terhasilnya F1 phenotype, yang semua anak dia yellow seed. Inilah yang kita panggil sebagai pure breeding. So, baru separuh daripada soalan tadi you buktikan. So, sepatutnya this one ada dekat bawah dia. Kalau kata sekajang, dia berterusan kat bawah lah. Okay. Then, kita nak teruskan dengan F1 ni tadi. Sekejap Saya sorok muka saya. Okay. F1 ni tadi, kita nak buat self cross. Mana saya tahu kena buat self cross? Okay. Yang ni kita tengok. Okay. F1 had yellow seed, kita dah buktikan. Dia kata the F1 generation is self-fertilized. Okay, the second type of cross. Apa maksud self-fertilized? So, siapa je dekat F1, kita akan crosskan ciri genotype itu dengan genotype itu juga. Itu maksud self-fertilized. Okay, so maksudnya, siapa F1 kita tadi? Y besar, Y kecil kan? Okay, so we have to write Y besar, Y kecil. You boleh tulis yellow. Sekejap. Kita skip. Okay, kita akan kacukkan dengan Y besar, Y kecil juga. Sama kan? Bila dia sama, inilah apa yang kita panggil sebagai self cross.
Okay, tapi siapa yang you self cross kan? F1, bukannya P. Okay, F1 kita ni, okay, kita cross sesama dia. Then, apa gamit yang ada bagi setiap satu? Ini satu individu, ini satu individu. Okay, so you mesti ada setiap individu dari satu genotype, dia akan ada 2 gamit. Okay, tapi kalau sama kita tulis sekali. Tapi kalau berbeza, kena tulis 2. So, anyone can suggest me apa gamit yang correct? So, berapa banyak benda nak kena tulis kat sini untuk dapat markah yang betul? Untuk parents, untuk ni 4. So, apa dia? Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. 4 ni. Bagus. Nanti pun nak cakap salah. Bulat. Dah. Mic, madam. Okay. Sambung. Okay. So, sekarang bila kita dah... Dari mana you all tak dengar tadi anak-anak? Orang gelak ke madam dekat chat Dari situ ke sini. Okay. Dari yang ni ke yang nombor 3 ni? Tua punya anak. Dari gamet ni dah tak dengar? Chess. Okay. Jadi kena padam balik ke macam mana ni? Padamlah kan? Korang tak dengar kan apa yang madam bebel kan? Tak apa, korang dah pandai. Tak, saya pun macam, apa saya senyap sangat ni? Takkan tak ada orang langsung nak jawab saya? Okay. Alright, so betul lah you all kata bila buat self cross, faham kan? Self cross adalah apabila F1 ini dikacuk dengan diri dia sendiri. So betul lah kawan you kata tadi ada 4 gamit yang akan terhasil, Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Okay, dan you kena ingat jangan
tulis macam ni je sebab saya tahulah you tahu dia dah. Ini kan tadi kita kata law of segregation, dia segregate. Okay, yang tak sama mesti akan jadi gamit yang berbeza dan possibility berbeza. Setiap satu ni you kena bulatkan. Wajib. So, untuk individu yang pertama, akan ada 2 gamit. Kenapa 2? Kenapa bukan 1? Sebab dia berbeza. Okay, this one pun berbeza. Kalau sama, possibility dia sama je lah untuk dia wariskan kepada yang satu lagi. So, bila nak jadi genotype, okay, dari individu satu, let's say dia bagi Y besar. So, possibility untuk dia dapat satu lagi, dia boleh ada possibility untuk dapat Y besar juga, ataupun dia boleh ada possibility untuk dapat Y kecil. Betul ke tidak? Sebab dia individu pertama. Okay, dia bergabung dengan individu kedua sama ada Y besar atau Y kecil. So, dia akan jadi Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil. Ini yang Madam tanya tadi. Kalau this one, okay, let's say this one pula punya possibility. Dia bukan semua tau. Sebenarnya dalam reality salah satu je. Tapi possibility, kalau ayah dia begini, mak dia pun begini. So ada banyak possibility genotype anak. Tapi anak tu salah satu je yang dapat. Tak adalah dia dapat 4 tau anak tu. Ciri dia salah satu. Ni macam main matematik punya possibility. Okay, so let's say kalau yang ni dia bagi Y kecil bergabung dengan Y besar. Ini yang Madam tanya. Cara tulis dia macam mana? Kita tulis Y kecil, Y besar ke? Atau kita tulis Y besar, Y kecil? Kenapa? Yang mana? Jawapan. Ini yang Madam tanya tadi. Y besar, Y kecil. Yang ni kan? Kenapa tak boleh yang ni? Ni balik semula. Kenapa tak boleh? Dominan ni kena duduk di depan. Dan dia yang akan diekspres. Ciri resesif tu kena susun kat belakang. Bukan ikut, katalah yang ni dulu, tulis dia dulu. Salah. Tak boleh. Betul. Bagus yang faham. Okay. Yang sebelum ni tak faham, make sure take note that this thing. Okay. Kalau ada satu huruf dominan, ada satu huruf resesif, yang dominan mesti di depan. But, for the last one memang Y kecil, Y kecil. So, 4 yang kita dah dapat ni adalah combination of alin. That's why dia punya kepala kat tepi ni kita tulis F2. Kenapa bukan F1? Sebab dia hasil daripada F1 punya cross. So, ini adalah generation kedua. Okay, F2 genotype dia apa? Okay, F2 phenotype dia apa pula? So, kita kena tulis lah. Yang ni kenalah tulis comel-comel sikit. Sepatutnya kena tulis comel-comel tau. Okay, this one adalah yellow. Tak boleh. Sepatutnya kena tulis yellow seed. Tak muat. Okay, yellow seed. Okay, kalau phenotype, kita comma je tau. Okay, this one, yellow juga. Yellow seed tau. Sebenarnya, korang tulis. This one, yellow juga. This one, green. Ini yang kebanyakan orang, dia bergangan yellow, 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 yellow. Okay. Alright. Dan apa itu genotypic ratio? Ini yang paling lengkap tau. Sometimes dalam soalan dia minta yang tadi dia nak phenotypic ratio kan. Kita buktikan. Kalau phenotypic ratio, kita tengok pada phenotype. Kita kumpulkan. Kalau phenotypic ratio, phenotype tadi ada 3 yellow, 1 green. That's why kita tulis 3 yellow seed. Ratio macam mana? Orang yang belajar matematik. Kena ada simbol ni ya. Nisbah. 1 green seed. Okay, Madam tak muat ni Kalau ikut hukum dia kena tulis sebelah. Atau kalau atas bawah. Okay, kalau genotypic ratio. Okay, sebelum kita habiskan kelas. Genotypic ratio. Siapa boleh suggest? Apa genotypic ratio? Kalau phenotypic ratio, kita tengok pada phenotype. Kalau genotypic ratio, tengok pada apa? Genotypic ratio tengok pada phenotype. Genotypic ratio tengok pada genotype lah. So berapa? Siapa boleh suggest kat Madam? Apa genotypic ratio dia? Kalau nak kumpul, kita kena kumpul benda yang sama. Tengok. 1 Y besar, Y besar. Betul? Bila dia genotype, kita kena tulis gaya genotype lah. Tak boleh tulis yellow. Yellow kalau phenotype. Okay, lepas tu 2 Y besar, Y kecil. Jadi ikut je apa korang cakap. Satu lagi
Nidah. 1 Y kecil. Betul? Betul nak macam ni? Nisbah nak letak kat mana? Nak record je apa kau cakap. Mana nak letak? Sini. Semua Y. Sebelah Y besar-besar saja je. Ngantuk kan tengah hari. Dah? Betul dah? Madam lapar ni. Cepat satu lagi. Ya. Pandai. Madam memang melayan. Pandai. So macam ni lah. This is monohybrid inheritance. Okay, yang lengkap sepatutnya kalau you tengok dalam nota you macam tu lah juga. Cuma bezanya tak payah pun tulis perkataan all tu. Okay, kalau untuk yang first one ni. So this is what we call as self cross. Nanti untuk next Madam akan ajar apa itu test cross. Dan contoh yang kita dah belajar ni adalah berkaitan dengan monohybrid, satu ciri. Okay, dan satu ciri bermula dengan pure breeding dan juga berakhir dengan self cross dan dapatlah this one. Okay, so F2 genotype dengan F2 phenotype ni kalau kita nak simplify, okay, let's see. Madam boleh tukar kat sini. Kita tulis 2 baris tapi Madam boleh tukar dia jadi F2 apa? Generation. Macam parent generation. Tapi kalau you nak tulis parent generation atau F2 generation, you mesti ada genotype-nya apa, phenotype-nya apa. Tapi kalau you tak mahir, better you buat apa genotype dulu, tulis phenotype, tulis satu persatu. Okay, sebab inilah yang paling betul. Okay, so ciri ni jangan yellow, green je. Kena ambil daripada soalan. So ini adalah apa yang kita dah buktikan daripada soalan ini. Boleh tak faham? Okay, actually kalau ikut Madam nak buat satu contoh lagi. Okay, macam contoh inilah dia apa yang kita buat tadi. Okay, so untuk monohybrid self cross, okay, dari parent, tapi tak cantik yang ni kena tulis yang detail macam yang kita punya tadi. Ini gambar rajah daripada nota sahaja ni. Okay, so kalau you tengok daripada sini sampai F1 ini, inilah yang kita panggil sebagai pure breeding. Okay, atau nama lain pure breeding adalah true breeding. Apa maksud true breeding kalau kita nak kena buat? Kita akan kacukkan apa dengan apa. Yang kita kacuk mestilah homozygous dominant untuk ciri itu dan juga homozygous recessive. Sebab tu dalam ciri ni Y besar untuk ciri dominant, Y kecil untuk recessive. Kita tak ada buat Y besar Y kecil. Pure breeding mesti homozygous. Tapi F1 yang kita dapat adalah bersifat heterozygous. So bermula daripada F1 ini, nampak dia pecah jadi gamet. Gambar rajah ni, ini yang Madam kata cara dibuat dalam kotak macam ni. Sebenarnya ni patutnya bulat. Inilah cara kotak ni dipanggil apa? Siapa ingat kat sekolah belajar? Apa nama kotak ni? Kotak ajaib. Magic box. Magic box ni. Apa nama dia? P. PU. Pandai. Alamak, macam ni je dia. Dia ada berapa T Saya tak ingat. Punnett. Ya, double N 1 T. Punnett square. Cuma Punnett square dalam rules yang terkini lah matrix, okay, yang kita kotakkan hanyalah outcome dia, yang phenotype dan genotype tu, generation dia lah. Gamet dekat luar ni kita tak buat kotak. So kita memang sepatutnya yang ni kena bulat lah. Bulat. Yang ni Madam akan ajar kemudian. So apa yang kita tengok ni, okay, daripada F1 sampai dapat F2 ini, okay, bila kita kacuk Y besar ni sepatutnya kena ada 2, tapi sebab dia buat dalam bentuk gambar rajah, Y besar Y kecil kacuk dengan Y besar Y kecil. So ini yang kita panggil sebagai self F1. Siapa yang kita self cross? F1 self cross. Okay, in next lesson actually Madam nak ajar, okay,
Okay, apa yang kita maksudkan? Yang ni another example sebenarnya. Nanti you dapat handout ni, you boleh try buat. Okay, yang ni menggunakan ciri lain. Okay, nanti dalam next class Media akan tunjuk balik. Ini contoh tempat macam mana nak buat dia. Kalau yang ada printer boleh print lah. Apa pula test cross? Okay, test cross ni saya hint je dulu. Saya memang nak habiskan dah. Okay, saya hint je dulu. Test cross, okay, biasa kita akan buat test cross. Mula-mula kita akan buat pure breeding dulu. Contoh macam yang tadi lah. Case tadi pure breedingnya adalah yellow-yellow ni contoh lain Okay, pure breeding dulu. So contoh tadi kita dah dapat hasil dari pure breeding Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil. Anak dia kita dah dapat F1 dia adalah Y besar, Y kecil. Ni laju-laju je. Okay, apa maksud F1 test cross? Okay, kita ambil F1. Satu daripada dia punya individual yang kita kacuk tu adalah F1. Tapi siapa yang kita kacukkan dengan F1 ini? Kalau test cross, F1 ini mestilah homozygous recessive. Ini hukum dia. So ikutlah untuk ciri tu, apa sahaja cirinya. Okay, homozygous recessive. Itulah yang dimaksudkan dengan test cross. So kalau you buat, ya. Betul, pandai. Very good. Betul. Y kecil, Y kecil. Ini hukum pure breeding tadi. Thank you very much, sayang. Okay. Pure breeding mesti homozygous dominant kacuk dengan homozygous recessive. So, kita akan dapat F1 yang heterozygous. Tapi bila F1 test cross, heterozygous tadi kita bukan kacuk dengan Y besar, Y kecil juga. Kalau Y besar, Y kecil kacuk Y besar, Y kecil, itu self cross. Kalau test cross, Y besar, Y kecil kita kacukkan dengan homozygous recessive untuk sifat tu. Kalau F1 self cross, kita kacuk siapa dengan siapa tadi? Siapa sahaja dekat F1 tu, kacuk dengan diri dia juga. Sorry, kan confuse. Boleh faham tak? Itulah matlamatnya. So nanti masa madam orang kata madam export this one, so you boleh try lah yang ni ciri bunga, apa test cross dia. Buat guna rules tu. Okay, kalau tak ada printer, you kena buat dekat kertas test pad. This one adalah ciri berkenaan dengan round seed dengan wrinkle seed. Buat balik rules tu. So ada 3 latihan dekat sini. Okay, 2 latihan. Di mana this one, okay, self cross, dan juga macam mana kita buat test cross untuk ciri purple flower ni. Bermula dengan pure breeding. Cuba try buatkan. Dalam next class, madam akan bincang. Okay, kalau kita tengok UPS esok okey, saya sambung sikit lah untuk bincang this one setengah jam. Tapi dah janji kan tak nak buat kelas kan? Tak payahlah. Okay, alright. So, untuk petang ni, saya rasa lepas saya solat Zuhur kejap lagi, saya ada 1 set soalan. You all nak tak? Sekejap. Saya